Hai, dalam dilema nak restore ke ataupun nak kekalkan dalam keadaan macam ni, survivor. Tapi kalau restore dah tentu kena buang-buang karat ni. So kita ada tips macam mana nak hilangkan karat. Assalamualaikum YouTube, apa khabar? Okey, lama betul kita tak bersiaran ya. Okey, sebenarnya video yang anda tengah tengok sekarang ni sepatutnya saya buat minggu lepas, tapi disebabkan ada kekangan kerja, masa tak ada, jadi tertangguh-tangguh. So hari ni ada free sikit masa untuk saya buat video. Okey. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu tips yang sebenarnya bukan tips saya, tips daripada rakan Facebook saya. Juga seorang peminat BMX. Okey, cerita ringkas dia. Sebelum saya memperkenalkan siapa nama pemilik Facebook ni. Okey, tips hari ni saya nak berkongsikan tentang, ialah kalau kita main BMX ni, satu perkara yang tak boleh kita nak elakkan, terutamanya kalau BMX old school lah, tahun 80-an punya BMX old school lah, senang cerita nak mencari-cari parts, terutamanya parts chrome, yang bahagian chrome ataupun bukan chrome pun. Kebiasaan masalah yang selalu kita hadapi adalah karat. Okey, ada setengah orang kalau dia beli BMX ni, dia memang suka kekalkan dalam keadaan orang kata survival condition. Dapat sebiji macam tu, berkarat macam tu. Contoh kalau kat Kuantan ni Veron lah, memang dia tak buat apa-apa dah, dia dapat macam tu, dia biar macam tu. Dan juga Seri. Dua orang ni kalau dapat BMX, jaranglah dia orang buat restorasi semula. Okey. Jadi ada orang suka memang biar berkarat, tapi ada setengah orang tu seolah-olah kalau dia nak dapat, tak kira lah sama ada milik Disney ke, dia jumpa ke, dia beli ke, tak kira lah macam-macam mana kaedah pun, biasanya akan ada yang nak restore balik untuk kelihatan baru, memberi wajah baru, nyawa baru kepada BMX tu. Okey, sebab apa? Ni semua nostalgia, bergantung atas minat masing-masing lah. Okey, so perkara yang biasa kita bertemui karat lah kan. Okey, karat. Jadi termasuklah saya, BMX Munggu saya tu semua masalah dia karat. Okey, dia bukan masalah sangat sebenarnya, tapi kalau kita nak mendapat kekemasan dalam restorasi tu, perkara yang pertama sekali kita nak buang karat dia lah. Kepudaran, cat, karat ini adalah musuh utama. Bukan saja kepada peminat-peminat BMX, main RZ ke, main motor-motor lama ke, kereta-kereta lama ke, apa sajalah, Vespa ke, karat itu adalah musuh utama kalau kita nak restorasi. Okey, jadi nak menyah karat tu, nak membuang karat tu pula banyak kaedah. Dan setiap kaedah ni mempunyai, orang kata, makan duit yang tersendiri. Tak apalah, kita cakap bahasa pasar je lah, senang. Mempunyai kaedah dan juga mempunyai kos perbelanjaan dia yang tersendiri. Ada yang guna sunblasting. Kalau ada modal lebih sikit, guna sunblasting. Okey. Ada yang suka buat sendiri, guna grinder tu, guna mesin. Ada yang kikis sendiri, macam-macam lah kaedah dia. Okey, sampailah kaedah yang paling ekstrim tu, ambil pisau lipat tu, kikis. Ada korang buat? Ada siapa? Saya. Okey, tapi bila dah cerita pasal kaedah nak menghilangkan karat, dah tentunya dah hilang karat, kita akan pergi ke proses terusnya, kertas pasir sampailah dia jadi chrome balik. Maksudnya nak memperlihatkan daripada karat, contoh kita ambil part handle BMX lah, karat, kemudian dah tentu bila dah hilang karat, kita nak hantar balik rechrome. Kesemua ni memakan belanja, kos. Okey. Nama pun hobi, mesti mengeluarkan belanja. Itu tak ada masalah, atas selera masing-masing. Okey, sebab apa saya nak kongsikan tips ni sebelum saya melangkau lebih lanjut? Yang pertama sekali, saya melihat pada masalah saya sendiri. Apa dia? Okey, BMX Munggus accelerate tu. Sampai sekarang saya dalam dilema. Saya nak biarkan dia dalam keadaan survival macam tu ke, ataupun saya nak restore balik, nak buang balik cat. Kalau nak buang balik cat, dah tentu saya kena buangkan karat dan sebagainya, dan itu memerlukan kos. Saya pun tengah sempit dah sekarang ni, tengah sempit dah. Jadi kadang-kadang kita kena perlu memikirkan tu. Kerana apa? Kita, pertama sekali kita kena ingat, hobi-hobi juga. Memang ada setengah orang tak kisah berbelanja, tapi kita ada tanggungjawab. Utamakan dahulu tanggungjawab anak, isteri, biar dia orang lepas dulu. Okey, so kalau kita ada rasa masalah macam tu, kita fikir ke alternatif seterusnya. Pertama, okey, jadi saya masih lagi dalam dilema. Kalau ikut daripada racun kawan-kawan,
hantar cat dia, tukar cat baru. Tapi kita tengok, tepuk dada tanya selera. Okey, saya ni jenis yang tak punya apa. Kalau boleh saya nak siapkan cepat. Tapi memikirkan saya dah ada 2 bungkus, yang satu tu biar kita simpan dulu. Okey, itu masalah saya. Yang kedua, ada kawan saya yang juga merupakan subscriber pada channel saya ni, dia dah selalu keep in touch dengan saya lah. Dia selalu tanya, dan baru-baru ni pula dia WhatsApp ke saya bagi nombor pada dia. Dia WhatsApp ke saya, dia tanya macam mana, bukan macam mana, sebelum tu dia WhatsApp, dia kata ada kawan dia nak bagi free macam tu je, Haro Basher. Allahu Akbar. Dia hantar gambar pada saya. Tengok ni. Free bro, free. Kawan dia WhatsApp dia cakap, bro, kau nak tak frame ni, Haro ni, yang bagi saya tu memang survival condition lah. Adalah parts, mungkin 1, 2, 3 parts yang dia kena cari lagi. Tapi bagi saya cuci kaki je. Dia WhatsApp ke saya, member dia ni nak jual besi buruk, kalau dia tak nak ambil. Saya pun jawab balik tanpa banyak soal, tanpa apa-apa. Saya tu cakap, bro, kau pergi rumah dia sekarang, kau pergi ambil. Dia tanya lagi saya, ori ke tak? Ori tak ori tu perkara yang ke-80. Kau pergi ambil. Jadi dia pun dah pergi ambil. Malam tu dia dah tunjuk balik saya gambar. So dia tanya saya, macam manakah cara ni nak menghilangkan karat? Saya pun tanya, ni dah 2 orang dah ni. Kebetulan pula sebab ketiga saya buat video berkongsi tips ni, sebab tips ni datangnya pada orang ni lah yang kongsi ni. Okey, ni dia Facebook dia, Nurul Razali. Nurul ataupun lebih mesra dipanggil Pakcik Bobo. Saya tak tahu kenapa. Okey. So geng-geng kita orang ni, geng-geng Kuantan BMX juga. So dia ada satu cara, dia kongsi dekat Facebook dia tentang macam mana nak menghilangkan karat, dan selepas itu proses seterusnya kembali berkilat menjadi macam chrome yang baru, tanpa orang kata bersusah payah dengan nak cari kedai hantar chrome ke, nak cari orang upah buang karat. Buat sendiri, DIY kat rumah dengan kos yang paling minimal. Okey, tapi sebelum tu kita nak cerita sikit lah, rangkuman cerita menyebabkan Pakcik Bobo ni tadi, dia buat apa, hilangkan karat dengan kaedah dia ni, kaedah tips dia yang tersendiri ni. Sebab dia balik ke kampung dia, macam tu lah lebih kurang ni, saya pun follow dia, tengok cerita dekat Facebook ni. Dia balik kampung dia untuk semata-mata dia nak cari balik BMX dia tahun 83 dulu, yang dia dapat hadiah sebab pas exam darjah 5, macam tu lah lebih kurang. So dia balik kat kampung dia, balik jumpa kampung mak ayah dia, tengok-tengok masih ada lagi, dia pun pungut bawa balik ke rumah dia, dan daripada situlah dia bermulanya restorasi dia. Okey, sebelum kita tunjuk pada gambar-gambar yang dia kongsikan kepada saya step by step. Okey, apa kata you all kalau nak tahu, cubalah add friend dengan dia. Saya pun dah minta kebenaran dia, kata kalau ada orang nak add friend dengan kau boleh tak? Dia kata tak ada hal, kita minat yang sama. So boleh add friend yang tadi saya dah share tadi, Nurul Razali. Okay. Saya ni kalau tersalah tak maaf sebab saya tak lupa nak semak tadi. Tapi rasa betul dah Nurul Razali, Pakcik Bobo. Saya share lagi sekali kat bawah ni. Okey, yang ni. Okey. Boleh add dia dan tengok dia punya proses dia. Tapi saya nak cerita barang-barang yang dia perlukan ni ada, tak payah susah-susah cari, dan harga dia Allah murah sangat. Dia beli dekat kedai Eko. Bukan kedai Eko, nombor Eko, kedai ECO, Eko, kedai RM2, senang cerita. Dulu harga RM2, lepas tu sekarang dia ada RM2 sebotol. Ni dia. Okey, gambar ni. Saya insert kemudian ni dalam edit ni. Ni dia. Okey. Okey. So dia belilah 2, 3, 4 botol, 8 botol, 10 botol lah, belilah, ikutlah. Okey. Harga dia RM2 sebotol. Dia pesan, jangan beli yang ada perisa pula lah. Yalah, dia ada apa ni, rose, ada bau lavender ke apa benda. Jangan beli yang botol coklat ni. Stain remover ni, beli yang botol coklat, beli banyak sikit, bergantung atas tengok atas part lah. Kalau sekadar nak chainring saja, murah, mungkin 2-3 botol. Tapi dia ni perlu diingatkan, kawan kita ni Pakcik Bobo ni sebiji BMS betul. Mana sebiji BMS daripada frame, fork, apa ni lagi, chainring, handle dan sebagai part-part yang lain lah. Okey. Pesanan dia lagi satu. Yang kedua, kalau nak you all nak try kaedah dia ni tanpa menggunakan apa, tak perlu hantar kedai, guna buat sendiri. Pertama sekali kena ada kesabaran lah.
Janganlah buat terus nak tengok result, jangan. Sebab apa? Okey, pertama sekali dia kata kena rendam dulu bahagian, ceraikan dulu lah bahagian ambil SU tu, ceraikan dulu. Okey, rendam semalaman. Rasa-rasa nak puas hati lagi ya, malam ni rendam, esok malam baru bawa keluar. Mana rendam tu jangan tengok. Dan sila gunakan, ni satu lagi. Sila gunakan kalau boleh, tahu tak bathtub baby tu, bathtub baby yang mandi tu, yang besar tu, kalau nak rendam frame. Ataupun carilah yang tong sampah besar tu ke. Itu sebab dia kata kena gunakan berbotol-botol, sebab nak hilangkan dia. Rendam, rendam lama sikit. Rendamlah 1 hari ke 1 malam, semalaman tu cakap kan, rendam. Sebab apa? Kalau guna botol yang lebih bathtub yang lebih besar, so tak perlu macam Pakcik Bobo ni dia cakap dia guna baldi kecil. Jadi untuk frame tu 1 malam, bahagian dia punya tengkuk dia, malam esok ni pula dia terbalikkan pula. Jadi makan masa berhari-hari lah. So itu ikut atas kesabaran masing-masing lah. Kalau rasa tak sabar, beli banyak sikit baldi. Okey, yang ketiga ataupun tips yang kau apa dah ni, kita ingat lah. Yang ketiga lah kot, pakai glove. Sebab benda ni dia menyengat, dia ada sengat, dia gatal. Ialah main dengan chemical, dia gatal. Okey, itu je, dia pedih, dia gatal. So tengok, ni tengok tangan dia akibat tidak memakai glove. Kan. Okey. Dan hasil dia you all boleh tengok. Okey, korang semua boleh tengok. Pakcik Bobo ni beritahu karat tu tertanggal dalam lebih kurang, dalam baldi tu lebih kurang seinci lebih tebal dia. Tengoklah air tu. Tengok air dia. Daripada warna yang nak kata jernih tak tahulah sebab saya tak tengok air sebelum dia. Tapi dah jadi warna hijau tu kesan chemical lah tu. Dia nak balas kimia dia. Itulah dia jadi. Okey. Jadi itu adalah serba sedikit. Berapa minit dah ni? 11 minit dah. Saya bukan nak cepat apa pun, tak rushing pun, tapi kita ambil tips yang mudah dan ringkas. Okey, pertama sekali memang kena ada kesabaran lah. Okey. Lepas tu yang keduanya kita kena jaga keselamatan tadi. Jaga keselamatan sebab benda ni chemical. Main dengan chemical mesti kena pakai glove. Macam Pakcik Bobo ni dia sombong tak nak pakai glove. Okey, so hasil dia satu lagi kita kena sentiasa tengok lah. Maksudnya kita tengok untuk kemasan. Sebab apa? Kalau kita rendam lebih lama, contohnya parts-parts yang mungkin susah sikit lah, nak ditanggalkan kesan karat ni, memang kena angkatlah tengok. Dan standby lah berus gigi. Berus gigi ke, berus besi ke, kan, berus cuci periuk tu untuk membantu mempercepatkan lagi karat tu tertanggal. Kadang-kadang kat celah-celah frame tu, frame depan punya gosset dia tu, ataupun kat bahagian baby kat bawah tu, dia ada tempat yang susah untuk kita kejap. Saya tunjuk frame saya tu. Ni dia. Okey. Inilah frame yang saya dalam dilema ni. Kan. You guys semua boleh check it out saya punya video yang sebelum-sebelum lah. Okay. So macam biasanya yang susah sikit dia kat bahagian yang celah-celah ni, dekat bahagian bahagian welding ni. Jadi memerlukanlah kita tenyih, sentai sikit orang kata kan. Okay, so maknanya kita gunalah sama ada brush gigi ke, beli je brush gigi murah, brush gigi hotel ke dan sebagainya, untuk membantu mempercepatkan lagi proses karat tu hilang. So frame ni memang sekong je lah. Orang faham cakap sekong, yang mana faham, tak faham sudah. So sebab saya pun tak sure lagi bila saya nak restore dia, ataupun orang kata nak kekalkan dalam keadaan macam ni. Okey. So hasil dia memang mengelip, mengecik, bling-bling. Okey, tengok contoh ni. Cengri ni. Tengok. Okey, sama tak macam cherry yang nose ni? Yes. Okey, sebenarnya kaedah dia tak habis kat situ je lah. Lepas tu dia adalah proses-proses dia lagi. Mungkin ketap pasir ke, polish ke, saya rasa polish kot. Tapi hasil dia memang sangat super. Saya, Allah, kalau saya tahu awal-awal lah frame mongoose manor saya tu, mongoose manor saya tu, tak payah saya pergi hantar ke Uncle Lam, Uncle yang buat chrome tu, macam video saya sebelum ni, buat sendiri je.
Sebab hantar ke uncle tu dekat 100 lebih hantar. Ini berapa je modal, rasa tak sampai RM20 tak pun. Tapi tak apalah, mungkin next project mungkin saya terpaksa cari frame chrome yang lain kalau saya nak buat. Sebab tu tadi saya nak beli, tapi saya fikir-fikir nak beli sekarang. Okay, kalau saya beli sebotol kan tak pasal-pasal pula, rasa macam benda ni dah ada steering remover, dah ada frame, tak ada, dah kena cari frame pula RM200-300 tak apalah, yang ini pun tak settle lagi. Okey, jadi mungkin ada 1, 2, 3 perkara yang saya terlupa. Bolehlah komen-komen kat bawah tu, share ada teknik-teknik lain dan sebagainya. Tapi yang penting, benda ni, BMX ni memang satu hobi, satu hobi yang mana bukan saja kita mengayuh, tapi dia ada seni dia, okay? Seni dia yang tersendiri, kaedah-kaedah untuk kita mengembalikan nostalgia. Ingatlah, anda boleh belanja beberapa saja, ikut atas masing-masing. Ada yang nak guna kaedah sendiri, rasa malas hantar kedai, itu terpulang masing-masing, duit masing-masing, tak ada orang nak kacau. Tapi ingat, kita ada tanggungjawab, dan itu yang paling penting sekali. Selesaikan dulu tanggungjawab kita terhadap mak ayah, kalau yang dah bujang, kalau yang masih bujang, kalau yang dah kahwin tu pada anak dan isteri. Biarlah dia orang lepas makan dulu, lepas keperluan, barulah kita belanja pada kita punya minat dan hobi. Okey, sekali lagi anda boleh check it out, FB Pakcik Bobo ni, Nurul Razali. Okey, tu dia, lagi sekali saya share kat sini. Tanyalah beliau, PM beliau, tanya dia macam mana kaedah nanti dan sebagainya untuk mengembalikan wajah usang. Ini semua nostalgia kita. Okey, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, comment, share. Please, orang kata apa, kita berkongsi-kongsi lah minat kita tentang BMX ni. Dan Alhamdulillah dah nak mencapai RM200 orang pun subscriber saya. Walaupun nampak pergerakan tu slow, tak apalah, saya sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Kita tak nak kejar wang, kita tak nak kejar orang kata apa, YouTube bayar, Google bayar kita. Itu bonus insya-Allah. Siapa yang tak nak? Tak nak orang kata dapat pendapatan pada YouTube. Tapi itu saya fikir kemudian. Yang pertama sekali, kita share minat. Dan Alhamdulillah, perkongsian saya daripada video ni, daripada video mula-mula, termasuklah video saya beli barang online, apa sajalah review BMX, ramai dah kawan-kawan yang ialah subscriber, komen-komen, dah ramai yang jadi kawan. So silakan berkomen dan sebagainya. Kita berkongsi ilmu. Salah, tegur. Tak salah, support. Okay, ciao. Ke ada orang nak beli?